Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha memahami kehendak-kehendak Allah di dalam firman-Nya melalui Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-155 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Yang bermaksud, dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kaumnya untuk dibawa bersama ke Gunung Tur Sina pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegar oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan berkata, Wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? Apa yang mereka telah lakukan itu hanyalah cubaan-Mu, dan cubaan itu engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau jualah pelindung kami. Oleh itu ampunkanlah kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Muslimin muslimat rahmati Allah, semalam telah kita lihat sebahagian daripada ayat ini yang mana Nabi Musa AS setelah 70 lelaki yang bersama-sama dengan baginda itu telah dipengsankan atau setengah riwayat kata dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka telah meminta sesuatu permintaan yang tidak berhak untuk mereka pinta daripada Nabi Musa AS, iaitu untuk melihat Allah secara bersemuka. Lalu apa yang berlaku? Nabi Musa telah merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan menyerahkan dirinya kepada Allah dan menyambung rayuannya dengan menyatakan, yang Allah rakamkan, Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Yang bermaksud, Ya Allah, sungguhnya aku telah merayu kepadamu, adakah engkau ingin memusnahkan kami disebabkan oleh dosa-dosa orang lain, iaitu golongan sufaha, golongan yang bodoh dalam kalangan kami, yang telah terkeluar daripada ketaatan, yang telah melanggar perintahmu dan juga suruhanmu. Maka kami, Ya Allah, adalah golongan yang taat kepadamu dan tunduk kepada perintahmu. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Kalimah fitnah di sini dimasukkan sebagai al-ibtila' wal-ikhtibar, ujian dan cubaan. Bermaksud, tidaklah fitnah atau ujian serta cubaan yang engkau kenakan, Ya Allah, kepada golongan-golongan yang bodoh dalam kalangan kami, melainkan ia merupakan cubaan yang datang daripadamu. Ujian yang engkau kenakan kepada hamba-hambamu itu, engkaulah yang menguji mereka dan mencuba mereka. Maka segala-galanya terserah kepadamu, Ya Allah. Tidak ada siapa yang boleh menyingkapnya melainkan engkau, Ya Allah. Seperti mana tidak ada siapa yang menguji mereka dan mencuba mereka melainkan engkau, Ya Allah. Maka kami kembali kepadamu, Ya Allah. Dan tidak ada tempat untuk kami kembali melainkan hanya kepadamu dan berharap kepadamu. Apa yang engkau mahu engkau lakukan, dan apa yang engkau tidak mahu engkau tidak akan lakukan. Anta waliyuna
faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkaulah ya Allah yang menguruskan segala urusan kami, kesemuanya tidak lain hanyalah Engkau. Maka dengan itu ampunkanlah segala kesalahan kami dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu yang sangat luas tidak bertepi. Engkaulah ya Allah khairul ghafirin, sebaik-baik pemberi keampunan kepada hamba-hamba-Mu yang memohon keampunan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat ke-156 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Yang bermaksud, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali, yakni bertaubat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan kutimpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Nabi Musa AS telah menambah doanya yang mulia dengan doa-doa dan permintaan-permintaan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah rakamkan dalam ayat ini, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik." Membawa maksud, wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala, tentukanlah buat kami di dunia ini sesuatu yang baik daripada atau berupa nikmat dan juga ketaatan, kesihatan dan juga petunjuk daripada-Mu ya Allah. Begitu juga tentukanlah untuk kami di akhirat nanti ya Allah sesuatu yang baik juga berupa keampunan, berupa rahmat dan syurga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami telah bertaubat kepadamu ya Allah. Seolah-olah Nabi Musa ingin mengatakan bahawa disebabkan oleh taubat nasuha yang telah kami lakukan ya Allah, maka penuhilah atau terimalah permintaan kami ini ya Allah, kerana kami telah bertaubat kepadamu daripada maksiat yang telah kami lakukan. Maka dengan itu tentukanlah buat kami hasanah kebaikan di dunia dan hasanah kebaikan juga di akhirat. Jangan kau halang kami daripada pemberian-Mu yang luas itu ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk menjawab doa baginda itu, wahai Musa, sungguhnya azabku yang engkau bimbangkan, yang engkau risau akan menimpa kaummu, aku berhak memberinya atau berhak menurunkannya kepada sesiapa yang aku mahukan dalam kalangan mereka yang melakukan kesalahan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu atau meluas, meliputi segala-galanya. Maka janganlah engkau wahai Musa merasa sempit dada terhadap kaummu, juga orang-orang yang lain dalam kalangan makhlukku yang mana mereka berhak untuk mendapatkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahawa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Di antaranya sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Daripada 100 itu satu rahmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sekalian makhluk, menyebabkan mereka saling kasih mengasihi sesama mereka, sehingga kan binatang-binatang pun merasa kasihan kepada anak-anak mereka, dan 99 yang lain pula akan diberikan Allah di hari kiamat nanti. Fasaktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina mu'minun. Bermaksud, maka aku, kata Allah, akan menentukan rahmatku itu kepada golongan yang menjaga diri mereka daripada melakukan apa-apa yang menyebabkan kemurkaanku, kata Allah. Yang mereka itu bertakwa kepadaku, serta mereka juga menunaikan zakat yang diwajibkan ke atas mereka daripada harta-harta mereka. Apakah hikmahnya Allah menyebut tentang atau secara khusus tentang zakat di dalam ayat ini? Sedangkan jika kita lihat
kalimah yattaqun itu, kalimah taqwa itu memadai untuk mewakili segalanya. Maka ia adalah sebenarnya sebagai satu sindiran daripada Allah kepada kaum Nabi Musa AS, kerana dikatakan bahawa mereka sangat susah dan sukar untuk mengeluarkan zakat kerana mereka mempunyai sifat yang tamak dan susah untuk mengeluarkan harta mereka. Dan tidak perlu disebutkan tentang solat di dalam ayat ini, sedangkan solat itu adalah merupakan pendahuluan kepada segala ibadah. Maka mungkin sahaja ia disebabkan oleh memadai dengan menyebut tentang ketakwaan, yang mana ketakwaan itu mengandungi segala tuntutan ibadah dan kewajipan secara keseluruhan dan meninggalkan segala larangan secara keseluruhan. Maka Allah menyatakan bahawa rahmat tersebut Allah tentukan kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang ke-157 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurah dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikut nur, yakni cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menambah lagi sifat-sifat lain kepada golongan yang berhak untuk menerima rahmat Allah dan keridhaannya. Dan sifat-sifat ini tertakluk dan berkait rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memerintahkan atau menyeru Bani Israel dan juga lain-lainnya untuk beriman dan menjadi pengikutnya. Allah berfirman, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabi. Bermaksud golongan yang berhak untuk menerima rahmat Allah itu ialah golongan yang mengikuti jejak langkah atau mematuhi perintah dan arahan serta suruhan seorang rasul, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah telah menyifatkan di dalam ayat ini rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang mulia yang sepatutnya membawa setiap orang yang berakal, orang yang adil dalam menilai untuk menjadi pengikut baginda dan beriman dengan baginda. Sifat yang pertama ialah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah kepada sekalian umat manusia, sama ada sebagai rasul yang membawa, yang berfungsi sebagai basyiran, sebagai pemberi berita gembira, wa nadhira, dan memberi amaran kepada orang-orang yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifat-sifat Nabi lagi disebut dalam ayat ini? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.